langkah selanjutnya jika Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, apa berlaku seterusnya? Baik. Menurut perlembagaan, apabila sebuah kerajaan minoriti jatuh atau mana-mana kerajaan majoriti atau minoriti jatuh dan seorang Perdana Menteri meletak jawatan, terdapat pelbagai pilihan dan kuasa ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong di bawah perlembagaan. Ya. Yang pertamanya, semestinya lah bila kerajaan itu jatuh, soalan pertama yang wujud, ada ataupun tidak parlimen akan dibubarkan dan suatu pilihan raya baru dibuat. Now, untuk soalan ini, semestinya lah di bawah kebijaksanaan dan hemah ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, beliau akan mengambil kira pelbagai perkara. Yang pertamanya, keadaan gejala COVID-19 sekarang ini. Bukannya pilihan raya tidak boleh diadakan semasa COVID, ada beberapa negara lain telah juga mengadakan pilihan raya semasa COVID. Tetapi adakah masyarakat Malaysia, khususnya ahli-ahli politik Malaysia bertamadun, mempunyai sifat kematangan untuk mengadakan dan mematuhi apa-apa arahan wajar di bawah PKP pilihan raya daripada KKM untuk kita adakan suatu pilihan raya dengan selamat. Bukankah kita telah melihat akibat daripada pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini, di mana orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pilihan raya Sabah telah mengambil pesawat dan pergi ke Sabah, alasannya atas tujuan kempen dan memberi sokongan, dan akhirnya negara ditimpa dengan gejala COVID, ombak yang kedua ataupun yang ketiga yang dipanggil sekarang ni, terutamanya di Sabah dan juga di Lembah Kelang ini. Jadi perkara ini semestinya dalam hemah dan kebijaksanaan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga atas isu ini, ke bawah duli juga semestinya masih ingat apabila Tun meletak jawatan pada 24 Februari, pada masa itu sendiri, Majlis Raja-Raja yang bersidang di atas permintaan ke bawah duli Tuanku telah memberi nasihat dan pandangan bahawa setakat mana yang mungkin, pada masa itu tidak akan ada PRU. Sedangkan pada masa itu, gejala COVID baru bermula. Gejala ombak yang pertama. Jadi pada masa sekarang, dengan kematian ataupun dengan kes positif lebih pada angka 800 setiap hari, saya percaya perkara ini mungkin besar kemungkinan akan diambil kira oleh ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, walaupun keputusan di tangan ke bawah duli, bukan kita. Hak beliau membuat keputusan. Tapi saya percaya mengadakan PRU pada masa ini besar kemungkinan bukan pilihan utama dalam hemah ke bawah duli. Jadi apakah langkah kedua? Langkah keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi perlembagaan adalah untuk beliau melihat sama ada beliau ingin melaksanakan tanggungjawab untuk melantik seorang lagi Perdana Menteri. Seperti mana proses yang ke bawah duli lakukan antara tempoh 24 Februari sehingga 28 Februari yang lalu, iaitu temu janji, ada juga dia surat-surat sumpah kononnya, ada juga pendapat Majlis Diraja, ada juga cadangan untuk dibawa ke Dewan Rakyat, walaupun Speaker Dewan Rakyat pada masa itu, Tan Sri Muhammad Arif, tidak melaksanakan persidangan Dewan Rakyat bagi tujuan memberi pandangan kepada ke bawah duli Tuanku pada masa itu. Jadi perkara-perkara ini adalah proses kedua yang boleh jika baginda Tuanku berpendapat dia ingin lakukan. Tapi persoalannya di sini, yang semestinya ada di dalam minda ke bawah duli Tuanku adalah, kalau beliau sentiasa diminta di atas keadaan struktur politik yang rapuh ini, untuk melantik seorang Perdana Menteri baru setiap 5 bulan, 7 bulan. Bukankah beliau kemudiannya akan dituduh oleh golongan-golongan yang tidak puas hati seolah-olah beliau bermain politik? Sedangkan hakikat sebenar, kedudukan agung berada di atas politik. Dan walau apapun berat tugas beliau lakukan, sememangnya beliau tidak mencampuri urusan politik. Tapi persepsi rakyat perlu juga diambil kira. Dan oleh itu, besar kemungkinan bagi saya untuk ke bawah duli Tuanku mengatakan, bahawa baginda tidak berhasrat untuk melantik Perdana Menteri seperti mana dilakukan pada 24 Februari, boleh disokong
di bawah keluhuran perlembagaan. Tetapi beliau masih, makna kata ke bawah duli tuanku masih boleh mencadangkan pilihan terakhir, iaitu sesiapa sahaja yang mengatakan mereka mempunyai sokongan majoriti, ke bawah duli tuanku boleh mengarahkan atau mentitahkan Dewan Rakyat memperbincangkan perkara tersebut dan memberi cadangan terakhir. Cadangan ini tidak semestinya bermaksud mesti dilantik, sebab ianya untuk membantu ke bawah duli tuanku membuat keputusan. Dan jika cadangan diberikan, ke bawah duli tuanku boleh meletakkan syarat bahawa beliau tidak ingin mana-mana perbalahan politik sekiranya Perdana Menteri itu dilantik, sehinggalah PRU15 bakal dilakukan pada tempoh matangnya. Dan jika syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi oleh mana-mana calon ataupun tidak dipersetujui oleh Dewan Rakyat sendiri secara majoriti, maka ke bawah duli tuanku mempunyai pilihan ketiga. Dan pilihan ketiga itu adalah kuasa mutlak beliau untuk mengadakan ataupun mengisytiharkan proklamasi darurat, iaitu darurat politik dan bertindan dengan darurat kesihatan COVID-19. Apakah maksud darurat dan bagaimanakah ianya berfungsi? Bagaimanakah kesannya kepada masyarakat? Boleh kita bincangkan kemudian daripada ini.